Salam sejahtera dan selamat hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. Syarikat penerbangan digesa kurangkan harga tiket. Sarawak pertimbang beli dospek Slovit tambahan. Kes jangkitan sporadik di Sabah terus meningkat. Sebelum ke tajuk utama, kita ke laporan yang berikut, iaitu seorang lelaki ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik dan tersangkut di pelantar transformer elektrik di Kampung Semukoi A di Serian. Laporan diterima Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serian pada jam 10.25 pagi Isnin. Dan menurut Komanda Operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serian, Christopher Tugo berkata, seramai 6 anggota dan sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT dikejarkan ke tempat kejadian bagi menurunkan mangsa yang tersangkut. Bagaimanapun, sebelum menurunkan mangsa, pihak bomba menunggu kehadiran pihak Sarawak Energy Berhad atau SEB bagi memastikan keadaan selamat dan turut terlibat pihak polis serta 3 anggota daripada pihak Kementerian Kesihatan KKM. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dan dalam perkembangan berkaitan, Firefly akan menambah bilangan kekerapan penerbangan dari 3 ke 5 penerbangan dalam tempoh 1 minggu bagi memudahkan pengunjung untuk datang ke Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan kehadiran pesawat pertama Firefly dari Pulau Pinang ke Kuching, akan menambah penerbangan masuk ke Sarawak daripada 223 kepada 307 penerbangan mingguan. Today is another important day to us, especially those who are in the tourism industry as well as to Malaysia Airlines, because we just received the inaugural flight from Firefly just now from Penang. They will be flying to Kuching daily. Before this, MAS is operating it at 3 times a week. So now we have got daily flight from Penang, and come 24th of April, the flights will be double, twice daily. Penang is a very important destination for all of us. Also, it will connect two islands in Malaysia, the Borneo as well as Penang Island. So the inaugural flight just now, since it is just the first flight, there are 82 passengers that come in, and those that come in, we provide for them. Firefly is also provide for them some goodies to be brought back. Beliau berkata demikian semasa sesi sidang media ketika menghadiri majlis sambutan ketibaan pertama penerbangan Firefly dari Pulau Pinang ke Kuching di Terminal VIP Lapangan Antarabangsa Kuching pada Isnin. Tambah Karim, ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan bagi meningkatkan bilangan pengunjung ke Sarawak, sekaligus mempelbagaikan rangkaian Semenanjung Malaysia ke Sabah Sarawak, Thailand, Indonesia dan Singapura. Jelas Karim, tahun ini beliau menyasarkan bilangan pengunjung tiba ke Sarawak seramai 1.2 juta pengunjung setahun. Sementara itu, ketika ditanya mengenai isu harga tiket meningkat, Karim menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga tiket. Selain bersifat dinamik, ia bergantung kepada jumlah permintaan dan penawaran. Justru harga sepatutnya dikawal. This is where probably the government need to put a check on this. Dia mesti ada ceiling dia. Dia tak boleh the price of ticket macam kalau daripada Kuala Lumpur ke Kuching one way sampai 2-3 ribu, memang dia tak nampak menasabah lah. But as it is, the way I see it, it has not reached that kind of pricing. The price is still in the range of a few hundred ringgit, and this is where consumers also dia kena
pandai juga. Kalau nak harga tiket tu murah, beli tiket awal lah. Jangan tunggu sampai last minute baru dah semua orang nak balik pada masa yang sama, tiket belum beli, mestilah harga dia jadi tinggi. Peratusan kes jangkitan sporadik di Sabah terus catat peningkatan kepada 58% berbanding 55% pada Isnin. Ia seterusnya melaporkan pertambahan 198 kes baru di negeri itu. Dan menurut jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun, peningkatan itu juga berkemungkinan punca peningkatan kes baru di negeri itu. Selain itu, 193 daripada 198 kes baru hari ini adalah dalam kategori 1 dan 2, 3 kes kategori 4, manakala 2 kes dalam kategori 5. Sementara di Sarawak, 406 kes baharu COVID-19 dilaporkan. Bagaimanapun, 402 kes melibatkan kategori 1 dan 2, manakala 4 kes kategori 3 dan 5. Antara lain, 3 kematian pada 2 tarikh berbeza dilaporkan melibatkan seorang lelaki pada 1 April, manakala 2 wanita berusia 66 tahun meninggal dunia di Kuching pada 3 April 2022. Seterusnya, perolehan pertama 48,000 dos Paxlovid yang akan tiba di Malaysia Sabtu depan mungkin tidak akan mencukupi bagi menampung keperluan pesakit COVID-19 di Sarawak. Justru Sarawak bercadang menggunakan peruntukannya sendiri bagi membeli ubat antiviral COVID-19. Keluaran Pfizer itu bagi menambah bekalan yang disediakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata proses untuk mendapatkan ubat tersebut akan dibincangkan bersama syarikat farmaseutical itu dan kumpulan penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC malam ini. Even though the normal, we are not, the Omicron is not as bad as Delta, but we still have people die. If we can buy, we will buy. So tonight I will be joining Pfizer and together with our local medical expert, the SCOVAC, headed by Dr. Andrew, and we are very keen to buy additional oral COVID-19 for our Sarawakian, so that we can every hospital in Sarawak, major hospital in Sarawak, if they got COVID-19, they don't have to they got the drug standby. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program Sustainable Development Goals Healthy City di Majlis Perbandaran Kota Samarahan pada Isnin. Awal Mac lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memberitahu pihak KKM telah membeli sejumlah bekalan Paxlovid daripada Pfizer untuk kegunaan 110,000 pesakit COVID-19 di seluruh negara, khasnya yang berisiko tinggi. Sementara itu, Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak turut mendedahkan penggunaan dos terapi monoklonal Ronaprive menyumbang kepada penurunan kadar kematian akibat COVID-19 di negeri itu. Sarawak government, we have bought Roche, which is about $5,000 a dose, and then that has been made available in all the 4 major public hospitals. So that's why you see our death rate is not the highest in the country now. Our ICU is not as full, even though there are so many COVID-19 positive. This our previous commitment using our Sarawak money for our Sarawakians. But I mean for our Sarawakians, anybody in Sarawak lah. Ubat berkenaan telah dibeli kerajaan negeri untuk kegunaan di hospital utama dan telah diluluskan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA dan KKM pada 14 Disember 2021. Ia digunakan untuk membantu pesakit COVID-19 dalam kategori 4 yang berisiko tinggi dan bukannya pengganti kepada vaksin. Terusnya, Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan Timur Kondor, Reef North, Layang-Layang, Labuan, Palawan dan Sulu. Menurut kenyataan, Met Malaysia diramal menyebabkan angin kencang dengan kelajuan maksimum 65 km sejam di kawasan perairan Sabah. Ribut tropika Maggie itu berada di kedudukan kira-kira 144 km ke barat laut di Surigao City, Filipina dan 950 km ke timur laut Sandakan, Sabah. Orang awam dinasihatkan agar lebih peka dan mengikuti perkembangan semasa mengenai situasi tersebut dan boleh mendapatkan maklumat yang dikemas kini setiap 3 jam di laman web dan aplikasi My Cuaca
ataupun talian hotline Med Malaysia. Masyarakat Sabah disaran rebut peluang memohon dana pembangunan sehingga RM300,000 yang ditawarkan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Ia bukan pinjaman dan tidak perlu dibayar semula. Syarat utamanya pemohon perlu menubuhkan koperasi terlebih dahulu. Jelas ahli Lembaga Pengarah SKM, Julie Sabran, dana itu merupakan bantuan kewangan kerajaan melalui SKM untuk memajukan lagi perniagaan sesebuah koperasi. Kemudahan berkenaan antara kelebihan yang bakal diperoleh sekiranya sesebuah koperasi diwujudkan. Koperasi ini memang banyak dia punya kebaikan dan juga faedah-faedah. Terutama sekali daripada dana-dana yang dibagi kepada koperasi-koperasi yang kita boleh mohon. Sebanyak berapa puan? Lebih kurang 300,000. Itu yang untuk koperasi-koperasi yang belia, wanita dan juga untuk masjid-masjid lah. Jadi saya menyarankan agar terus merebut peluang yang belia dan juga wanita terus membuka koperasi. Menurutnya ketika ini syarat menubuhkan sesebuah koperasi adalah sangat mudah dan boleh membuat permohonan secara dalam talian sahaja. Jelasnya pelbagai bentuk koperasi boleh diwujudkan termasuklah koperasi masjid, koperasi berkaitan belia ataupun koperasi berkaitan wanita. Buat masa sekarang, Suruhanjaya Koperasi Malaysia Cawangan Sabah, dia punya sangat memberangsangkan dan membanggakan sebanyak 1,600 koperasi yang telah tertubuhlah di seluruh Sabah dan SKM Sabah mempunyai seramai 333,000 anggota. Dan baru-baru ini kita punya perolehan sebanyak 207 juta lebih. Jadi itu sangat membanggakanlah untuk SKM Sabah. Julie berkata demikian dalam sidang media sempena majlis berbuka puasa dan penyerahan sumbangan bakul makanan kepada saudara baharu di Masjid Jami' Pekan Beluran pada Ahad. Kes kehamilan dalam kalangan remaja di Sarawak turun 52.3% antara tahun 2014 dan 2022. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, penurunan itu mungkin disebabkan kurang pergaulan bebas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dibandingkan 2020, terdapat penurunan 476 kes dan dari segi peratusnya adalah 22.6%. From 2099 turun kepada 1,623. Jadi penurunan 476 kes dan ini bersamaan dengan 22.6%. This is the highest drop that we have ever experienced. Walaupun menurun, muncul kebimbangan apabila peratusan yang menyumbang kepada kes terbabit, majoriti mereka yang tidak bersekolah dan tidak berkahwin. Justru pelbagai program dilakukan dengan memberi fokus kepada golongan di luar institusi sekolah, iaitu program Randau Pembangunan Sosial dan Wacana Bestari. Banyak program secara fizikal dapat kita jalankan, iaitu fizikal maknanya kita dapat turun padang dan bertemu dengan kumpulan sasaran kita, iaitu di peringkat komuniti dan juga di peringkat institusi pendidikan. But we have to get permission first from the Education Ministry for us to be able to to do intervention programs in schools. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mesyuarat One Stop Teenage Pregnancy Committee OSTPC di Bilik Media Bangunan Baitul Makmur 2 pada Isnin. Untuk rekod pada 2021, sebanyak 360 kes berkaitan pelbagai isu yang dihadapi oleh remaja hamil di peringkat OSTPC bahagian Sarawak dan 62% atau 243 kes dapat diselesaikan. Antaranya melibatkan perundangan, dokumen pengenalan diri, persekolahan, perlindungan dan sokongan dan kesihatan ibu dan anak. Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan salam sejahtera.